Okey Yan, terima kasih. Kak Nan, sambung sikit yang Nisa cakap tadi kan. Maksudnya betul Kak Nan sokong bila dia kata pasal kalau kita menulis gaya patuh konvensi tadi, jangan kita rasa macam kita ni teruk macam tak ke depan kan sebagai penulis. Yang penting sebenarnya, yang penting sebagai penulis ni, kita kena tulis dari hati kita. InsyaAllah tulisan yang lahir dari hati akan sampai ke hati pembaca. Itu yang penting sangat. Kan? Itu satu. Kemudian menjawablah soalan, Kak Nan ni kena jawab je soalan Yan. Nanti satu hari kita soal pula Yan ni. Okay Okay, sekarang ni sebagai editor, tugas sebagai editor, sebab ini kira kita bincang akhir lah kan dari beberapa perbincangan kita sebelum ni, dari karya editor, tugas editor menilai tadi untuk karya terbit, karya ditolak, kemudian sekarang karya dilihat semula. Jadi karya dilihat semula tadi, yang banyak tu tadi yang kata bagus, tadi kan bagus-bagus, kemudian yang klise nak buat macam mana. Jadi sebagai editor sepatutnya jadilah editor yang bukan menjadi pembunuh kepada bakat penulis. Jadi seorang editor yang Kak Nan haraplah editor baru juga kan bertanggungjawablah untuk menjadi editor yang membina bakat penulis tu, kerana kerana alangkah kecewa seorang anak untuk penulis pemula bila dia tak tahu apa berita pun karya dia. Terbit ke, tak terbit ke, boleh tak. Kemudian kalau tak boleh terbit tu dia akan tanya kenapa, tertanya-tanya tau, kenapa tak boleh. Kan, dia dah ikut dah belajar ikut bengkel tu, bengkel ni, dah betul dari segi plot semua dah ni. Dia rasa memang seorang pun akan rasa karya dia tu dah habis baik dah sebenarnya kan. Tapi kenapa dia tolak, dia nak tahu sebab. Jadi, editor kalau dapat, beritahu kenapa sebab dia. Okey, kalau dia klise sebenarnya, kalau dia klise, saya sebab klise ni saya takut sikit nak sebut kan, sebab kalau ikut Melayu tu, dia Melayu betul Nisa, klise. Orang Johor lah. Jadi ikan pula kan, ikan klise. Macam tu kan, orang yang sini orang Johor kan. Jadi klise tu, kita boleh bantu sebenarnya editor untuk membolehkan karya tu memberi nafas baru tadilah. Okey, kita kena bagi tahu kat mana patutnya diubah, dari segi mana. Pengalaman saya membimbing doktor-doktor perubatan yang memang mereka ni tak ada bakat langsung, cuma mereka ada cita-cita je saja nak menulis. Mereka bukan tak ada yang ada bakat terpendam, kemudian memang yang betul-betul muncul dengan ada cita-cita berangan daripada kecil jadi penulis kan. Tapi akhirnya insya-Allah boleh sebab ni saya cakap ni faktanya ialah insya-Allah akan terbit tak lama lagi 3 antologi cerpen dari doktor-doktor perubatan USM Kubang Krian. Satu sambungan daripada doktor daripada 46XY isteri tu, kemudian ada lagi ni satu lagi yang penting, satu antologi COVID ditulis oleh pakar-pakar yang terlibat dalam rawatan doktor-doktor pesakit-pesakit COVID tu. Jadi bayangkan mereka memang tak ada, dan secara jujurnya saya nak kata macam ni, saya lebih selesa membimbing orang yang tidak ada latar belakang sastra tu, yang tak pernah menulis tu lagi senang dibentuk daripada orang yang memang dia basic dia dah penulis, dia dah ada nama, cuma dia nak dengar pengalaman kita. Saya sebagai penulis dan sebagai editor, saya selalu menjadi pembimbingan. Bila saya dapat yang penulis-penulis ni, biasanya penulis tu dengan saya cakap terus terang, mereka ada ego dia sendiri kan, dan mereka dah ada bakat, dah ada. Jadi dia lain tu, kalau kita ajar dengan orang yang betul-betul zero, kosong macam Ian ni, macam doktor-doktor pengalaman Kak Nan, kepuasan seorang editor dan ataupun pembimbing tu ialah apabila dia dapat lahirkan, editor tu dapat melahirkan penulis baru, bakat baru. Sebab kalau Kak Nan ni, prinsip Kak Nan masih lagi dengan Dewan Bahasa, sebab Kak Nan bekerja dengan Dewan Bahasa, ialah matlamat Dewan Bahasa ialah membina bakat penulis. Jadi bila membina bakat penulis, itu matlamat utama Dewan Bahasa yang kedua. Jadi editor sekarang itu muda-muda Dewan Bahasa, Kak Nan harap pun macam itulah, meneruskanlah tradisi ini, bimbing mereka bagaimana, bagi tahu apa sebab tak boleh terbit, jangan diam saja, bagi tahu untuk
untuk dia murnikan, memberi nafas baru kepada karya tu. Kemudian yang kedua pula kan, Kak Na tadi Kak Na katakan Kak Na akan rasa satu kepuasan apabila dapat melahirkan penulis baru. Contoh dalam bimbingan Kak Na kepada guru-guru, bimbingan tu kerjasama antara Kementerian Pendidikan dengan Dewan Bahasa. Masa ini pengalaman seorang guru nama dia Cikgu Sarala. Dia India lah, cikgu India. Dia datang kursus tu, dia kata saya memang tak boleh menulis dalam bahasa Melayu. Saya boleh menulis dalam bahasa Inggeris. Saya akan tulis pun nanti cerpen bahasa Inggeris. Tapi percaya tak? Cikgu Sarala ni akhirnya kami sampai ambil dia tajuk. Ni adalah tajuk cerpen dia, mari berikan kami kasih sayang ni. Ialah tajuk cerpen yang ada dalam antologi cerpen ni, Cikgu Sarala. Daripada dia tak boleh tulis, dia kata saya akan tulis pun cerpen dalam bahasa Inggeris. Tapi inilah satu contoh. Jadi inilah satu kepuasan seorang editor lah sebenarnya kan, kalau yang tanya kepuasan editor tadi kan. Kemudian dari lahirnya lagi satu contoh penulis guru lah. Yang dari kalangan guru Cikgu Mariam Daud. Dalam masa 1 tahun Dewan Bahasa, daripada Kak Na memberi bimbingan bengkel tu, setahun lepas tu terbit novelnya dan sampai cetak ulang kali kedua. Dan dia seorang guru yang bagus, dia sendiri yang mempromosi buku dia. Dia bangga dengan buku dia dan dia mempromosi buku dia. Itu antara kepuasan, kalau yang tanya kepuasan, itulah satu kepuasan Kak Na. Kemudian ingat tak dulu Kak Na pernah cakap Kak Na bagi bengkel dekat doktor-doktor perubatan, sekiranya ada seorang doktor bangun, dia kata dia salah kelas. Dan nama dia ni adalah doktor pakar, nama dia Prof. Nik Ros. Apa jadi pada dia? Prof. Nik Ros ni sekarang ialah salah seorang cerpenis yang melahirkan karya dalam antologi terbaru terbitan, insyaAllah terbitan Dewan Bahasa nanti. Maksudnya daripada dia tak menulis, dia kata salah kelas tadi, dia sekarang dah jadi cerpenis. Kak Na boleh order je. Doktor saya nak pasal ni doktor. Saya nak cerpen ni doktor, satu prof doktor kan. Okey. Satu. Kemudian saya contoh lagi betul-betul yang betul-betul kalau kita katakan kayu lah kan. Dia sendiri silahkan dia kayu, dia keras. Ialah Prof Nik Hazlina. Kan yang Kak Na pernah selalu sebut kan. Ini Kak Na kena sebut juga walaupun orang suka tak suka Kak Na kena sebut. Sebab sebagai contoh seorang profesor yang memang rajin belajar. Apa saja yang Kak Na dia akan buat dengan cepat dan contoh sekali dengan contoh, sehingga daripada dia terbit dengan satu novel dengan nama dia berganding dengan penulis lain akhirnya dia muncul dengan sebagai novelis dengan nama dia sendiri. Dan yang terkini yang Kak Na jumpa ialah yang Kak Na masa membantu bengkel bimbingan penulisan doktor-doktor tu, yang baru ni yang tiga antologi tu, Kak Na jumpa pula dia boleh menulis dalam bentuk satira. Bunga-bunga mawar di depan rumah dia tu menjadi watak-watak yang disatirakan untuk dia berkongsi tentang penyakit kanser. Dia ialah pakar sakit puan kan. Jadi dia dari bunga-bunga tu dia memberi membuat perwatakan. Begitulah kepuasan lah tu. Itu kepuasan lah bagi seorang editor. Dan begitulah kalau kita jumpa seorang lagi doktor, saya kadang suka sebut juga nama dia Zahra. Prof Zahra ni dia ialah pakar susuan bayi kan. Dia tulis penting suplemen ke penting ke tak penting, dia tema cerita dia, tapi kan dia buat kan kalau tengok sampai bila dia bagi Kak Na kan ambil masa untuk lihat, kerana dia membuat dalam bentuk satira. Dan apa yang kelakarnya ialah dia sendiri kata, Kak Na saya pun tak tahu, saya tulis je, saya tak tahu satira tu apa benda. Dia cakap begitu kan. Itulah antara benda-benda yang Kak Na dapat congkilkan, yang dia kata dia orang Johor, dia kata dia tahu air katira je, dia tak tahu apa itu satira. Okay itu 1, 2, 3. Okey, yang last sekali Kak Na nak tekankan ialah tentang ni. Kepuasan seorang editor kan Yan, sebenarnya apabila karya-karya yang dinilai itu yang diterbitkan memenangi hadiah sastra peringkat kebangsaan ataupun peringkat negeri. Itulah kepuasan seorang editor. Dan Kak Na nak tekankan kat sini juga, kalau tengok daripada siri 1, siri 2 sampai sekarang juga Nisa berkali-kali cakap tentang hantar jangan salah pintu, kena tahu majalah. Halaman kena jangan lebih tepat-tepat ya kan, cukup pinggan istilah Nisa. Kemudian dia kata apa lagi? Yang ketiga dia kata
jangan salah ejaan. Betul. Sebenarnya janganlah berterabur ejaan. Tata bahasa kalau tak tahu, belajarlah penulis. Dan untuk pengetahuan juga, kita rasa kita yakin setiap editor dia ada skill tau untuk melihat seorang penulis ni ialah penulis yang memang dia tak mahir dalam bahasa, tata bahasa, ataupun kalau tak mahir dia boleh belajar kan, tapi dia memang jenis malas dan belasah je, hantar saja karya. Dan pandai-pandailah kau editor, bentang-bentang dia ada nama dan dia dah menang macam-macam anugerah. Jadi dia yakin karya dia punya manuskrip boleh terbit, boleh sampai pada editor, berpuluh-puluh editor, dan betapa kecewanya editor bila melihat bagaimana dia kena cantikkan karya tu. Ejaan-ejaan salah berterabur-terabur. Memang tak patut. Jadi Kak Ina cuma nak pesanlah kepada penulis, tak malu ke kalau anda menang dalam satu anugerah, anda dinobatkan dalam satu anugerah, sebenarnya kerana karya anda, sebenarnya di sebalik tabir itu sebenarnya karya anda macam mana? Editorlah yang mencantikkan karya anda. Dan pesanan kena ada dua pesanan kepada penganjur-penganjur anugerah sastra. Kalau sesuatu karya tu menang, jemputlah editor sekali. Walaupun tak bagi hadiah, tak apa, bagi dia orang sekali berada dalam majlis itu bersama dengan karya penulis yang menang tadi. Dan kedua pula, kepada penulis, tolonglah ringan-ringankan mulut untuk mengucapkan terima kasih kepada editor yang menangani karya anda. Itu saja. Itu saja Yan, dan Kak Ina minta maaf ya jika kadang-kadang Kak Ina ni memang seorang yang sangat berterus terang, kata-kata Kak Ina sangat mencengkam hati penulis ke, Kak Ina minta maaf. Sebab inilah yang berlaku. Penulis-penulis yang ada nama ni yang selalu buat macam ni. Penulis mula sangat berhati-hati bila menghantar karya kepada editor.